إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وصحبه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Qala idza asbaha Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'matak alayya wa afiyatak wa sitrak fid dunya wal akhirah salasa marat. Iza asbaha wa iza amsa kana haqqan 'ala Allah Ta'ala an yutimma alayhi." Siapa yang pada pagi hari membaca Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyatak fi sitrak wa afiyatak wa sitrak fi dunya wal akhirah. Dibaca sampai itu, yang maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi hari ini hidup dengan kenikmatan-Mu. Ini satu makna yang besar maknanya. Ya, kita memandang semua daripada af'al Tuhan. Sebab manusia jarang dapat memandang kalau sekiranya tidak kuat keimanan dan makrifat dia kepada Ta'ala. Yang nampak benda lain, dan cuba nak mengukur manusia punya keimanan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu buka mata kamu, tidur, apa yang kamu ingat? Itulah tahap iman kamu. Kamu tidur, buka mata, apa kamu ingat? Itulah tahap iman kamu. Kalau iman kamu tinggi, kamu akan terus memandang af'al Tuhan. Kalau ingat lain, dia ingat darat, ingat laut, macam-macam dia ingat. Ya, iza asbahta, bila bangun pagi. Ba'al ghafir iza asbahah yanzuru ma za yaf'alu. Wal akil iza asbah yanzuru ma za yaf'alu Allah bih. Orang yang lalai dibangun pagi, dia akan ingat urusan-urusan kerja dia. Adapun orang yang tidak lalai, orang yang berakal, kata Ibnu Atha, dia bangun pagi, dia ingat apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Itu Tuhan menyambung akan nyawa dia. Ya, dan memberikan nikmat yang berbagai-bagai. Tuhan palingkan, ditajalikan nama dia Ad-Dafi', yang menolak segala masaib. Apa kata kalau kita bangun musibah sampai, ya, mulut tak boleh bergerak, tengok sebelah hantan. Ya, macam-macam boleh. 1001 kemungkinan dalam bentuk musibah boleh berlaku. Ya, taklah palingkan semua tu. Itu jauh makna dia besar ni. Ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi hari ini hidup dengan kenikmatan-Mu. Bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Sesungguhnya dalam keselamatan dan pakaian darimu. Situ apa tu? Pakaian, betul. Tutupan lah mana sitrin. Tutup mana pakaian. Maksudnya adalah tutupkan bagi kita berbagai-bagai musibah. Ada nikmat kita dapat, afiat, kesihatan, dan sitrin, ya, iaitulah penutupan. Tutup daripada apa? Macam-macam lah, masaib, musibah, bala, bencana. Maka sempurnakanlah kenikmatan-Mu kepadaku dan keselamatan serta pakaian yang Engkau berikan di dunia dan makna di akhirat.
Baca tu sebanyak 3 kali. Pada pagi dan petang hari. Pasti Allah Ta'ala akan menyempurnakan baginya. Kemudian kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Ma min sabahin yusbihul ibad illa munadin yunadi subhanak subhanal malikil quddus." Tidaklah setiap pagi yang dilalui oleh para hamba kecuali malaikat berseru dengan seruan dia, Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah SWT, Raja yang Maha Suci. Suci ay minan naqais, suci daripada segala kekurangan termasuknya. Maknanya di pagi hari disuruh kita buat asakan kepada jiwa kita, diri dalaman kita, dan asahan kita asah hadid basaral iman, kita tajamkan mana pandangan iman kita tu. Semua bacaan-bacaan ni menuju ke arah tu, ya. Dan itu jalan kita yang lain disebut sunat kita lepas baca doa bangun tidur untuk pandang ke langit, baca ayat 190 daripada surah Al-Imran. Itu semua maknanya apa? Menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Pagi lagi dah nampak benda. Ayat Al-Manzurah, tanda kebesaran Tuhan yang dilihat. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukar gantinya malam dan siang. Itu semua adalah ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup mata hatinya. Jadi maknanya suruh kita ni pandang kebesaran dia sentiasa, bahawa dia akan jadi elok. Tuan suruh pandang. Mana kalau kita tak pandang, orang tu jadi orang yang apa panggil? Degil panggil. Orang suruh pandang, tak nak pandang, jadi murka Tuhan. Dengan pemandangan yang sedemikian akan menyuburkan lagi iman, akan merapatkan lagi hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Kebesaran walaupun tasbih Subhanallah, maknanya Maha Suci Allah Ta'ala. Suci pada mana? Daripada kekurangan. Besar. Kalimatan yang hafifatan yang ala lisan, sekilatan yang ala mizan. Dua kalimah ringan kat lidah, mundur sekejap disebut tak panjang, ringan. Tapi berat atas mizan. Iaitulah Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Dalam riwayat Ibnu Sunni disebut dengan lafaz, iaitulah illa sarakha sarikh ayyuhal khalaik sabbihul malikal quddus. Kecuali seorang malaikat akan berseru. Ya, ganti pada lafaz illa tadi tu. Mana man sabahin yusbihul ibad, illa munadin yunadi. Ini illa sarha sarikhun. Dan seruan dia apa? Ayyuhal khalaik, mana wahai sekalian makhluk, sabbihu, bertasbihlah sekalian kamu, al-malikal quddus, akan raja yang maha suci, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. So kita banyak bertasbih. Tasbih dengan betul-betul faham dan menghayati makna. Sebab cara kita berzikir ialah kena putus ingatan lain. Ya. Al-Quran suruh wa tabattul ilaihi tabtila. Zikir secara tabattul. Apa makna tabattul? Iaitulah putus ingatan yang lain. Dan ayat lain pula Tuhan kata qulillah, kemudian thumma dzarhum fil khawdihim yal'abun. Bila kamu sebut Allah dia, akan tinggalkan yang lain. Orang bermain-main dengan kekhayalan dunia sebagai teringat. Itu syarat zikir. Kalau kita zikir bawa cerita lain dah tu, tak jadi kosong kan. Zikir jadi kosong. Juga. Yang tak kita. Habis.
Dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Buraidah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qala iza asbaha wa iza amsa, Rabbi Allah, tawakkaltu alaihi." Semua lapar hebat-hebat ni. Lapar besar-besar. La ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwal azim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Thumma mat dakhala al-jannah. Ya. Dia baca sampai bihil ilma. Kemudian semamat, kemudian dia meninggal. Dakhala al-jannah, syurga 4 dia. Itu besar. Siapa yang pada pagi dan petang hari mengucapkan, itulah lafaz tawakkaltu alaihi, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah wal aliyyil azim, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Asakat tu. Artinya Tuhanku adalah Allah. Itu ikrar besar gitu. Rabbi, Tuhanku. Allah ialah Allah Ta'ala. Mana kita bertuhankan kepada lain. Aku berserah diri kepadanya. Tawakal kita, gantungan kita, iktimat kita hanyalah kepada dia. Tiada Tuhan yang patut disembah selain dia. Kepadanya aku berserah diri. Dialah Tuhan pemilik arash yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala, yang maha tinggi lagi maha agung. Apa yang Ta'ala kendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Ta'ala tidak kendaki pasti tidak terjadi. Mana semua yang berlaku ni, yang ada, yang bergerak, yang diam, semua dalam masyiatillah. Ya, dalam kehendak Allah Ta'ala. Betapa jauhnya manusia bila dia bergerak dia rasa dia. Ya. Dia kata dia kenal Tuhan, tapi sama buat dia nampak dia. Oh, tu yang menjauh. Kemudian aku mengetahui bahawa Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa dan maha kuasa, dan bahawa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Kata-kata. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Nabi dia baca, mati, meninggal dunia dia, pasti dia masuk syurga. Itu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ingatlah, semua fadailul a'mal, semua kelebihan-kelebihan amal yang disebut dalam hadis-hadis sahih ni, adalah semua tu bertapak di atas aqidatun sahihatun. Dia bertapak atas akidah yang sah. Kalau akidah dia rosak, tak hadir kan. Dia etikad golongan-golongan yang tak betul. Etikad yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia bawa etikad ahli punah wal ghanah. Engkau beramal menongging kepala engkau melecet, tak hadir kan. Ya, itu syarat tu. Segala fadailul a'mal dia bergantung dan dia bertapak, duduk bertinggi, bertapak di atas akidah yang sahih. Kalau bukan dibawa Jabariyah, Mu'tazilah, misalnya umpamanya yang Murji'ah ke, atau akidah-akidah pegangan golongan-golongan yang menyemutukan Tuhan, dan agak lain mana akidah dia rosak, itu maksudnya. Beramal macam mana pun tak ada. Faqad habitat a'maluhum, maka dibatalkan segala amalan. Mesti jaga akidah. Sebab gerakan menjaga akidah ni penting, ditekankan oleh Rasulullah semua para nabi. Ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. Seru mereka, ta'alau, mari kita kepada satu kalimah yang selaras sama je. Apa? Bahawa kita tidak sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu syarat dia. Tu borang, dia punya borang nak dapat gaji. Padahal ada dia komen dalam ni, dia biara macam-macam tu. Orang kafir buat kebajikan pun saya tak bagi pula. Bukan dia buat jahat, bagi dia. Budak tu kata pada bebal. Dia tak jawab. Dia. Kamu pergi satu kilang besar, kamu pergi kerja.
Tak ada minta interview, tak ada minta apa, tak ada masuk kerja, tak ada masuk daftar, kau bekerja lah siang malam, overnight apa. Kan? Lepas tu cukup bulan pergi minta gaji. Nanti orang tengok hantar bawah, ni siapa ni? Nak kata bangla bukan bangla kan. Nak kata sakai pun bukan sakai. Minta gaji pula kan. Nama tak ada situ mana boleh. Dia mesti terima dulu. Diterima diiktiraf sebagai pekerja, kemudian dia tak ditemu duga mengikut kemampuan, sijil dia, kebolehan dia, kan dia berilah gaji. Ini tak minta gaji, kerja macam nak mati. Sampai termasuk dalam longkang kerja. Waktu marah tak pergi gaji, apa suruh tak ikut peraturan. Nak ganjaran Tuhan, ikut peraturan. Pertama, iman dulu. Al-imanu billah. Kena beriman dengan Allah Ta'ala. Ini dia syirikkan Tuhan. Lepas tu buat baik, Tuhan tak terima. Tak ada iktiraf maknanya. Kata Imam Nawawi lagi, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ayajizu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam. Qalu man Abu Damdam ya Rasulullah. Asbaha qal Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak fala yashtumu man syatamah wala yazlimu man zalamah wala yadribu man darabah. Masya-Allah. Mampukah seorang daripada kamu menjadi seperti Abu Damdam? Mereka sahabat bertanya, siapa dia Abu Damdam ya Rasulullah SAW? Baginda SAW menjawab, dia adalah seorang yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma inni qad wahabtu. Itu doa dia. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Fala yastumu min man syatamah wala yazlimu man zalamah wala yadribu man darabah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku dan kehormatanku kepadamu. Ini mahal. Serahkan diri kita zahir batin terus kepada Ta'ala. Maka jangan pernah ada orang yang mencelanya, menginyanyiinya dan memukulnya. Macam tu terjemah. Tendang terjemah. Tak apa sedap bunyi. Tengok dia kata, ya Allah, sungguhnya aku telah menyerahkan. Aku telah menyerahkan diriku dan kehormatanku. Itulah qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Dah serahkan. Kemudian fala yastumu man syatamah. Maksudnya fala yastumu. Tidak dia mencela man syatamahu, orang yang mencela dia. Itu maksud dia. Sini dia kata apa? Maka jangan pernah ada orang yang mencelanya. Tak kena terjemah. Dia pakai lanahi. Fala yastumu. Maka jangan mencela man syatamahu, mereka yang mencelakan dia. Wala yazlimu man zalamah. Dia ceritakan Abu Damdam punya kelebihan. Fala yastum. Dia takkan mencela man syatamah, orang cela dia. Orang cela dia, dia diam je. Wala yazman zalamah. Dan tidak menzalimi. Ya Abu Damdam, man zalamahu, mereka yang menzalimi akan dia. Wala yadribu, dan dia tak akan pukul man darabah, kalau orang pukul dia. Dia senyap. Itu makam dia tinggi kan. Maknanya dia tidak membalas tentang. Dia lebih reda, dia diam. Tinggilah kan. Kita selepuk, 2 lepuk naik. Kan? Itu diceritakan satu kelebihan seorang wali besar. Asal dia sultan. Dia tinggalkan kerajaan dia. Syekh Ibrahim bin Adham ni. Syekh Ibrahim Adham ni wali besar. Asal dia raja. Dia tinggal raja dia. Kerajaan dia tinggal ni. Sekarang pula tak digaja, kebun ni digaja. Dah senyap. Dulu sampai rumah cap kuning. Syekh Ibrahim pun kelapa tak cap kuning. Macam-macam hal. Jadi bila Syekh Ibrahim Adham, dia berjalan satu malam, dia singgah tempat satu masjid. Jadi bila siang malam tu Tok Siak tu datang apa, dia golek ni. Dia tendang dengan kaki kan. Ni orang gila mana dia tolak dengan kaki.
sampai jatuh ke satu mata tangga, ke satu mata tangga, jatuh sampai jejak tanah. Apa keluar mulut Syekh Ibrahim Adham? Ya, dia kata, Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling hebat sepanjang hidup usiaku itu. Dia jatuh kena itu, dia kata nikmat daripada isqat nafs, boleh gugurkan nafsu ni. Sebab nikmat terbesar bila nafsu kita boleh pancung, boleh kerat, boleh gugurkan dia. Situlah tapak kita dapat bersedap lazat dengan Allah Ta'ala. Inilah dia. Fala yaslumu man syatamah. Dia tak akan mencela orang cela dia. Wala yazlumu man zalamah. Dia tak akan zalim orang zalim dia. Wa yadrib man darabah. Dan dia tak akan pukul orang yang pukul dia. Itu yang Nabi puji dia. Ya. Ayat jizu. Mampukah kamu kata. Seorang kamu ayakuna ka'abi damdam. Mampukah kamu macam mana apa yang berlaku pada Abi Damdam. Itulah. Kan? Itu mana menunjukkan apa? Kesabaran dia adalah tinggi tuan-tuan. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, kami riwayatkan juga dalam kitab Yunus Sunni daripada Abu Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca tu 7 marat, baca 7 kali. Jawab man tadi, siapa yang baca tu. Ya. Fahullahu ta'ala ma ahammah min amri dunia wal akhirah. Baca dengan penuh yakin. Yakin apa? Yakin bantuan dari Allah. Ni orang Melayu banyak kita yakin. Kita baca kena yakin, Syekh. Tak yakin tak boleh. Yakin dengan apa? Yakinlah. Yakin dengan siapa? Yakinlah. Dia tak faham. Jangan yakin dengan ayat kita baca. Kalau yakin dengan ayat kita baca, syirik kita, tuan-tuan. Yakin dengan Allah. Kita kena faham tu. Yakin mana? Yakin dengan Allah. Sebagaimana yang kita baca itu, ialah kita mohon kepada Allah Ta'ala. Dia baca, tak dapat, dia kata, kau tak yakin. Kita tanya yakin dengan siapa, tu dia jawab. Itu mana dia tak faham. Ya. Kita hanya letakkan keyakinan kita tunggal, tu panggil tauhid. Ya. Kita tak nampak melainkan Allah. Pagi-pagi lah kita dah mengaku Tuhan. Sehari pun pada tu, Tuhan. Semua dia kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan sekadar segi i'tikad keesaan dia saja, tapi segi sandaran dia saja. Ya, segi i'timad dia juga satu, itu panggil tauhid tunggal. Kita tak bersandar melainkan kepada dia. Kita tak mengharap melainkan kepada dia. Kita tak nampak yang membantu melainkan dia. Itu bagi tauhid. Ni separuh. Lepas tu keluar cakap dia, tawakal jangan bulat-bulat, dia kata. Oh, tawakal tak bulat apa? Benggol. Nak tawakal wujud, sengit. Bola golf tu kalau tak bulat tak masuk lubang kan. Kan? Main goli, kalau goli kita tahu sengit kan. Macam kecil-kecil main goli. Oh, dia cek goli pula tu. Ni ada goli nyot layu. Apa tak masuk lubang, goli pun tak masuk lubang. Kalau goli tak betul bulat. Begitulah hati kita tak masuk hadrat Tuhan, kata betul-betul bulat bersandar dia. Bersandar pada dia je. Kita sendiri pun kalau kita seorang pegawai tinggi, orang minta tolong kita rekomen, tapi dia minta tu tak bulat. Saya ni nak berhajat kerja tawaran Tuan, agak-agak Tuan boleh tolong tak? Dia kata tak ada, tolong cik orang lain lah. Tapi kata datang Tuan, tolonglah Tuan ni, saya harap sangat Tuan. Bulat tu memang harap Tuan ni, tak ada nampak orang lain boleh tolong ni. Jangan-jangan agak-agak dia tolong tak? Dia tolong. Gaya kita datang tu. Begitulah gaya rohani kita dengan Tuhan. Kalau rohani kita dengan Tuhan begitu, kurang tak payah. Kan? Tak payah. Tuan tak layan. Inna Allah la yakbiru doa min qalbin lahin. Tuhan tak layan orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Mana tak ada konsentrate. Dia minta tu main-main dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang, tapi jangan langgar syarat dia. Dia tolak air doa kita. Dia Maha Pemurah. Kena syarat, memang dia angkat doa kita. Ud'uni astajib. Mau minta aku perkenan Tuhan. Tapi bisyarat, ada syarat dia. Itu dia antara syarat dia. Hati jangan lalai. Orang yang buat kerja bila hati tak tumpuan, orang tu bermain kan. Ya, bos kalau tengok dia buat kerja, tengok kita lalai main sini. Dia tahu, dia tengok dia. Ini kemana kau mengayau kepala kau ni? Aku cakap kau tak pergi tumpuan dia. Mengamuk orang kan. Taklah lebih lagi mana. Sebab dia sandarkan paling besar sekali siapa yang membaca setiap pagi dan petang mengucapkan lafaz apa dia? Iaitulah tu.
hasbiyallah. Kalau ramai, hasbunallah. Ini wirid Nabi Ibrahim AS dalam api dan tak terbakar dan wirid Rasulullah SAW ketika mengejar Abu Sufyan. Apabila tamat saja perang Uhud. Perang Uhud, umat Islam mengenai tekanan besar kan. Kemudian lepas daripada luka itu Rasulullah bangkit balik. Arahan supaya memburu Abu Sufyan. Dalam keadaan luka itu masih basah lagi. Sahabat kata, ya Rasulullah, luka ni basah lagi. Rasulullah kata, kalau kau tak pergi, aku pergi seorang-seorang. Itu bongkar semua banget. Dan atas kuda itulah zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bila kita minta Tuhan tolong. Apa Tuhan tolong? Tuhan cempakkan dalam hati musuh. Usahaan takut. Bongkar pun lagi. Tak ada apa lah kan. Selamat. Itu je. Ini zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ajak berjuang cabut lagi. Ini yang semua kau tak faham sebut kan. Patut kita dah bersandar dengan Tuhan, tak nampak benda lain. Benda lain kecil. Dan itu wirid perang tu. Ya. Ada berjuang cabut lagi. Baca wirid hasbunallah ni wakil. Kata tak kena cara tuan ni. Sebut dia doa ke Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amit bimautis syuhada. Ya Allah, hidup ulama. Bubur dalam bira dia tali ulama. Dia tak doa pasal kau baca doa ni. Tak tahu. Kau tahu baca doa ni? Tahu, saya baca ni saya kecil amal kata. Padan kau bangang tu tak tahu yang kau baca tak apa. Dia baca dia tahu. Hidup sebagai ulama, kemudian tahu. Mati-mati syuhada, ajak berjuang cabut lagi. Mana kata mati syuhada? Kan? Mati cikadak ada. Siapa yang setiap pagi dan petang mengucapkan tadi kalimah hasbiyallah wa ni'mal hasbiyallah la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca tu sab'a amarat, 7 kali baca. Ya. Artinya cukup Allah Ta'ala bagiku. Mana hati kita tak berpaling, tidak berpegang, tidak pada yang lain tak ada. Ya. Atau pada diri kita pun tidak pegang. Sebab Rasulullah jawab tu. Allah la takil nafsi, la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau serahkan diri aku pada aku. Walaupun sekelip mati. Itulah tingginya darajat taqwa, darajat tawakal. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Kepadanya aku berserah diri. Dan Dialah Tuhan yang pemilik arasy yang agung. Baca itu sebanyak 7 kali. Nasaya Allah Ta'ala akan mencukupinya dari segala yang membuatnya resah dari urusan dunia dan akhirat. Ya. Dan kita akan beri ketenangan dia. Orang lain pula risau dia. Kan? Kau tak risau kau ni. Dia tenang. Kan? Sebab itu satu kurniaan Allah Ta'ala. Ya. Kepada jiwa yang tenang apabila dia mohon kepada Ta'ala dengan cara dia yakin dan menyandarkan betul bulat diri kepada Tuhan. Tuhan berikan hadiah dia, ketenangan jiwa dia dan urusan dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Waqala al-Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif. Sanad dia tak berkuat. Tapi maknanya apa? Adalah hadis lain kuat tolong kan. Sebab ulama macam tu dan dia betul-betul solid, betul sahih. Tak ada apa Bukhari Muslimnya. Tidak kita lain betul dia namakan Sahih Tirmizi, tapi dalam tu masih ada hadis dhaif dan sebab apa? Sebab tak ada masalah. Sebab dia ada hadis sahih bantu makna dia. Walaupun dia lafaz dia dhaif, tapi makna dengan hadis sahih ada sama. Maka bila banyak makna qawi yang membantu hadis dhaif tadi, maka dia akan naik martabat dia. Hadis pun naik martabat tu. Makam naik. Apa naik? Martabat hasan dia panggil. Hasan li ghairi. Dia akan jadi hasan li ghairi. Mana hasan dengan sebab ada lain hadis qawi bantu. Itu maknanya. Ini tak mengaji hadis. Daif. Oh, daif. Buat daif. No. Kau daif iman kau tak pasal. Dia sini daif. Kan? Ini buat wahabi tu. Oh, ni hadis daif. Wah, kau apa satu hadis yang lain kau tak hafal. Ya. Dia wahabi kalau tengok kitab apa Ihya Ulumuddin kan. Mata dia macam mata Dajjal. Puak-puak ni macam mata Dajjal. Tu mata Dajjal. Mata Dajjal sebelah kan. Ya. Setiap tajuk dalam Ihya Ulumuddin semua nas di Quran. Bawa di hadis sahih. Yang ketiga itu bawa di bubuh hadis dhaif sebagai ditaksi nak membanyakkan hujah sebab pautan sandaran dah di atas Quran hadis sahih tadi. Jadi dia macam mata Dajjal, dia tak pandang Quran hadis yang sahih, dia pandang yang bawah. Dhaif. Itu kata macam mata Dajjal. Ya, dia pandang kita Ihya tu macam mata Dajjal sebelah. Betul komplain.
Macam-macam. Yang perlis tu lagi seorang tu. Kan? Si anak bakau. Bakau kata. Habis orang tanya dia, mana saya, dia kata, macam budak tak mengaku. Budak keluar ke rakaman ni, suara siapa? Terus senyap. Tak ada maruah betul kan. Kalau kau betul kata bakau, debat lah. Kan? Senyap. Macam-macam tu ni. Hadis dhaif sepakat ulama, sepakat ijma' ulama boleh dalam fadailul a'mal. Bukan kita ni hadis ni azkar ni. Ya. Ulama sepakat. Bukan tarak-tarak ustaz macam kita kan. Ustaz lawyer buruk banyak ini. Kan. Ini ulama-ulama besar muktabar dah sepakat boleh beramal dalam fadailul a'mal. Kelebihan amal tak ada masalah. Cuma dalam mentah nak mentadbir hukum tu dia kena pakai hadis sahih. Dan semua mazhab pakai hadis sahih kan. Imam Syafi'i mengatakan iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila hadis tu hadis sahih itulah mazhabku. Apa nak lagi? Tak nak pakai Imam Syafi'i tak? Ya, kena pakai Quran hadis tu. Wah, jangan kau pandai no. Ya, kita kena berpegang dengan Quran hadis. Nak pegang macam mana? Ambil Quran sebelah tangan, hadis tu. Jangan tu pegang sampai kiamat. Sampai kau mam. Tu mam. Kau bacakan ayat tu kan kau tak kerti. Nak Arab pun tak kerti. Berbaris pun tak kerti. Cakap tu bukan main temerang je kan. Allah. Kemudian kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Sina Abi Hurairah bersabda, man qara'a hamim al-mu'min ila kepada mana? Ilaihil masir, baca sampai kepada ayat ilaihil masir. Kemudian wa ayatul kursi hina yusbih. Ya, jawab dia apa? Hufiza bihima hatta yumsi. Wa man qara'ahuma hina yumsi, hufiza bihima hatta yusbiha. Hatta yusbiha. Siapa yang membaca Hamim, ya, surah Al-Mu'min ni hingga ayat tadi, hanya kepadanya lah kami semua, maknanya kembali. Ayat surah Al-Mu'min 1 hingga 3 lah, ya. Ilaihil masir. Kemudian dan ayat kursi pada pagi hari. Nasaya dia dilindungi dengan keduanya dengan sebab baca tu. Siapa yang melindungi? Allah, bukan ayat melindungi, jaga tu. Sampai petang hari. Ya, dan siapa yang membaca keduanya pada petang hari, nasaya akan dijaga dengan keduanya sehingga pada pagi hari. Siapa jaga? Allah Ta'ala. Baca tu kita punya apa? Amalan disuruh baca lah. Lepas tu setengah orang dia tak ada air macam-macam ni. Ada orang kata tak boleh syirik. Kalau nak syirik pun tu kau tak ada air, kau makan nasi boleh syirik. Makan nasi, etikat nasi lah mengenyangkan. Dah nasi dengan Tuhan sama taraf. Kafir jawab dia kan macam no. Ya, makan nasi yang mengenyang. Yang mengenyang ialah asyaba' minallah. Kenyang dari Tuhan. Nasi tu sebab je tu je. Tak ada masalah. Mengaji usuluddin kena belajar. Ni tak belajar usuluddin. Konon ni macam ahli tauhid. Rupanya apa? Babas. Kena belajar lah usuluddin, kena belajar fiqh, dia kena belajar tasawuf, dia kena belajar baru dia faham. Banyak kan dia baca sendiri. Ngaji-ngaji malas dia baca sendiri. Buku baca. Apa tu buat? Tak nak jawab. Yang segegar dia nak jawab. Kata syirik. Tanya syirik ada apa bagi? Syirik lah. Wah, syirik. Syirik. Asyirkul jali, asyirkul asghar, asyirkul khafi. Tolong huraikan. Apa sifat syirik? Tak nak jawab. Ya, sebut dan macam-macam. Sebab kata innamal ilmu bita'allum. Sungguh ilmu tu dengan belajar. Sebab tu kita pernah sanad. Kita ambil guru ni, guru daripada guru sampai pengarah asal, sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Baru dia selamat. Dan benda ada rantaian. Apa benda pun kena ada rantaian. Kita pun kalau tak rantaian, panggil anak pun. Anak bulu betung. Ada pejabat, bapak, nenek, ada semua ada sanad kita kan. Ada rantaian kita. Sebab ada nasab. Lepas nasab kena dipelihara. Kalau nasab tak ada, bila bin Jawa tak ada bin. Bin Pontianak. Jumpa tepi jalan.
Ini sejumlah hadis yang kami maksudkan. Pemaparannya kata Imam An-Nawawi. Kiranya hadis-hadis ini cukup bagi orang yang baik daripada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Ta'ala yang Maha Agung agar memberi kita taufik untuk mengamalkan dan mengamalkan taufik. Khalqu quwwata ta'abil abdi. Tuhan menjadikan kekuatan kemampuan pada hamba untuk beramal. Itu mana taufik. Hidayah, tunjuk jalan. Ya, ada orang dapat hidayah, taufik tak ada. Dia naik motor kan, hidayah dah ada. Kamera besar lagi, apa tu, signboard. Siap lukis gambar macam ular, kawasan bahaya. Dia ingat dia slow, dia chain gear. Wah, siap, gesek lutut dengan jalan. Kali sangkut atau pokok bawah gaung. Maknanya hidayah dia dah ada, taufik tak ada. Bagi minta dua tu. Dan ulama sebut pula dalam Abi Madian dia ada 3 benda tu. Yang paling besar kita minta, malam-malam bangun minta tu. Hidayah, kemudian apa lagi? Inayah, kemudian apa lagi? Ya, 3 benda ya. Dengan hidayah mahfuzun anil kufr ya wa syirk. Dengan ada hidayah kita dapat Allah Ta'ala pelihara kita daripada apa? Dipeliharakan seorang pelihara Allah Ta'ala daripada kufur dan syirik bila ada hidayah. Yang kedua, bila inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Dengan ada inayah Tuhan, maka hamba itu dipelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Tadi besar kali kan, kufur syirik lagi bahaya. Kawan Tuhan bawa dosa besar, dosa kecil. Lagi satu riayah, biar riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Ini lagi tinggi. Dengan ada riayah pemeliharaan Tuhan, dia selamat. Tuhan selamatkan dia daripada benda ghafalat, benda-benda yang mereka-merekakan ni. Tapi tak sampai peringkat dosa, tapi benda-benda lara tu. Jadi lagi smart mana, keorakan dia lagi tinggi. 3 benda tu kita minta. Hidayah, inayah dan riayah. Terdapat tu tamam sempurna dan ya. Dan satu lagi, kami riwayatkan kata Imam Nawawi dan Ibnu Sunni daripada Talq. Dan katanya seorang mendatangi Abi Darda dan mengatakan, wahai Abi Darda, ya Abu Darda, rumahku terbakar. Abu Darda menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melakukan itu dengan doa yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Siapa yang mengucapkan pada pagi hari, saya tidak akan ditimpa bencana hingga petang. Dan saya mengucapkan pada petang, saya tidak akan ditimpa bencana sampai pagi. Yakin betul dengan pertolongan Allah Ta'ala. Apa doa dia? Ini doa dia minta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bin nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Abi wajib. Itulah, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Kepadamu lah aku berserah diri, dan engkaulah Tuhan yang memilih arash yang agung. Sebab makhluk yang paling besar ialah arash tu. Ya. Bandingkan arash dengan kursi, kursi macam sebentuk cincin diletakkan di tengah lautan yang besar. Kursi pula kalau bandingkan dengan dunia, dunia ni macam sebentuk cincin yang diletakkan laut yang besar. Begitulah besarnya makhluk-makhluk yang lain. Ingat kita besar tu ni, kecil je kita ni. Yang besar dia apa? Temerang je lebih. Temerang je lebih besar. Apa yang telah kendaki pasti terjadi, dan apa yang telah tidak kendaki pasti tidak jadi. Mana semua yang berlaku ni menterjemahkan masyiah. Masyiatillah, mana kehendak Allah yang maha dahsyat. Kemudian tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada upaya untuk meninggalkan mudarat maksiat mungkar, dan tidak ada kekuatan mengerjakan taat, melainkan semua itu daripada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian aku mengetahui bahawa Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahawa Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Ya Allah, semuanya aku memohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan diriku, nafsu kita ni, dan daripada kejahatan segala sesuatu yang berjalan, yang engkau menentukan nasibnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ya. Inna Rabbi, sungguh Tuhanku ala siratul mustaqim, jalan dia semua. Maksudnya apa?
Kita memilih jalan yang lurus ialah pilih jalan ketuhanan, itu jalan yang lurus. Habis. Itu dah antara doa yang insya-Allah selamat daripada segala perkara apabila kita baca dengan betul dan yakin dengan pertolongan Allah Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana. Walhamdulillah. Subhan